Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan dan puan. Okey, saya ucapkan selamat bekerja. Hari ini hari Selasa 31 Mac 2020 dan merupakan hari terakhir untuk bulan Mac kepada rakan-rakan Facebook dan juga follow page Puan Aminah. Sekiranya tuan dan puan lalu dan ada kesempatan masa untuk dihabiskan selama antara 15 ke 20 minit ni 15 ke 20 minit. Topik kali ini saya ambil topik kecil lagi, satu lagi topik kecil, iaitu bagaimana business formation. Maknanya apa jenis dan bentuk formation business kita itu yang akan perlu diambil kira atas faktor sama ada kita nak buat keputusan untuk tutup bisnes kita ataupun kita buat penutupan sementara. Jadi business formation itu adalah dalam bentuk sama ada perniagaan kita itu dijalankan secara sole prop ataupun partnership, dan partnership ni sama ada dia berbentuk enterprise atau PLT, dan juga sama ada business entity yang kita jalankan itu adalah berbentuk sedia berhad. Jadi business formation itu yang konteksnya yang akan kita bincangkan dan kita lihat apa yang menjadikannya memberi kesan kepada kita nak buat keputusan sama ada nak tutup sementara atau tutup terus bisnes itu. Jadi sementara itu saya mohon kepada tuan dan puan yang masuk yang mendengar sesi FB Live ini, jangan risau kerana boleh share juga video ini kerana saya akan remain di page ini buat satu tempoh yang lama supaya boleh di rebroadcast semula. Jadi dalam keadaan PKP sekarang ini, perubahan keadaan itu sekarang ini adalah di mana fasa kita kena execute plan. Kita dah kena buat plan yang kita ada. Jadi salah satunya sekiranya dalam rancangan tuan dan puan itu adalah termasuk dalam to consider either to close temporarily your business or to close totally of your business. Jadi ini sebenarnya plan yang tuan ada. Sekiranya ini plan yang tuan ada, adalah masanya untuk disusun betul-betul supaya boleh execute. Dan execution of temporary closing ataupun shutting down of the business ini dah kena buat sekarang. Jadi kita jangkakan mungkin dalam tempoh antara 14 ke 15 April atau 30 hari bulan April, menjelang sepanjang 3 minggu pertama bulan April ini, plan-plan ini perlu di-execute. Maksudnya apa sahaja plan sama ada nak tutup sementara atau tutup terus ni dah dijalankan dalam bulan ni. Jadi untuk nak menjalankan tu sekurang-kurangnya kita ada lagi buffer dalam 5 ke 6 hari yang pertama dalam bulan April itu untuk melihat semula apakah kaitannya dengan business formation yang kita ada. Jadi kita terus bincang kalau katalah tuan dan puan tak ada soalan pun tak apa, tapi sekiranya kalau nak tanya soalan secara private nanti boleh hubungi page ataupun boleh PM lah. Kalau siapa yang ada nombor saya tu, biasanya saya dah publish nombor untuk tuan dan puan hubungi. Boleh terus WhatsApp juga. Nanti kita tengok, kita setkan satu sesi masa yang lain secara khusus untuk bincangkan keadaan yang tuan dan puan ada. Sebab kadang-kadang tuan dan puan rasa kena tutup, sebenarnya tak perlu. Kadang-kadang tuan rasa nak jalankan tapi kena tutup. Jadi tak semestinya, ada lagi option-option kita boleh buat. Okey. Baik, terus kita masuk ke dalam topik perbincangan kita ini. Katakanlah bisnes tuan dan puan tak kira lah jenis bisnes apa katalah bisnes tuan dan puan itu berbentuk sole prop. Maksudnya tuan dan puan menjalankan perniagaan tu secara lesen enterprise, dan juga dalam lesen enterprise tu nama tuan dan puan sendiri. Maksudnya nama satu nama saja. Jadi dalam keadaan ini tuan dan puan tidak ada banyak perkara yang perlu nak difikirkan tetapi perlu lihat satu sama ada perniagaan tuan dan puan itu ada melibatkan kepada lesen-lesen profesional. Biasanya kalau kita sebut sebagai bisnes sole prop ini, lesen profesional tu maksudnya dianugerahkan kepada enterprise di atas nama tuan dan puan. Kalau tuan dan puan ada kontrak ke ataupun ada sijil kontraktor ke ataupun mungkin ada sijil profesional tertentu yang diletakkan di bawah nama tuan dan puan dalam sijil enterprise itu. Jadi lihat balik kesannya. Katalah kalau tutup sementara ada kesan ke tidak? Kalau tutup terus ada kesan ke tidak? Kalau katalah lepas saya tutup sementara nak buka balik, ada isu atau tidak? Kalau saya tutup terus, saya nak mulakan yang baru, boleh atau tidak? Cepat ke lambat yang saya boleh buat semua tu? Itu yang pertama, yang keadaan lesen untuk sole prop tu tadi.
Keduanya dari segi kewangan. Dari segi kewangan itu, adakah dalam konteks sole prop itu kita mempunyai komitmen pinjaman ataupun facility bank yang besar. Kadang-kadang 10,000 besar bagi sebagian orang. Kadang-kadang 50,000 tu kecil. Kadang-kadang 100,000 besar. Ada setengah orang 250,000 pun masih kecil. Jadi dia bergantung kepada keadaan kita tu tadi. Adakah dengan menuntut sementara perniagaan kita itu, apabila kita mulakan semula, kita masih boleh terus komit dengan pembayaran hutang-hutang perniagaan ataupun hutang-hutang yang sedia ada. Ataupun apabila kita tutup terus itu nanti, bila kita tutup terus itu, adakah kita jual ataupun kita tutup sahaja? Adakah ada nilai yang kita terima balik? Dan nilai itu boleh atau tidak kita gunakan untuk membayar semula hutang itu dalam tempoh mungkin 3 ke 6 bulan akan datang ni, masih bolehkah kita terus membayar hutang itu tadi? Kalau kita tutup terus, adakah dia kita boleh buka bisnes lain yang masih lagi boleh membuat kita dapatkan duit untuk buat pembayaran hutang-hutang ni tadi. Jadi itu dalam kategori sole prop. Jadi yang saya sebut pertama dalam sole prop tu tadi, yang saya sebut sebagai adakah dia ni ada sijil profesional ataupun kontrak-kontrak yang dianugerahkan atas nama, itu sebenarnya kita panggil sebagai intangible asset tadi. Intangible maksudnya dia satu aset, tapi kita tak boleh nak nilaikan dia kerana dia ada value untuk kita jalankan bisnes. Yang kedua tadi tu adalah tentang tunai. Tunai iaitu kita mengambil kira hutang-hutang yang kita perlu langsaikan kalau kita tutup sementara atau kita tutup terus. Jadi untuk sole prop, dalam konteks ini dia tak ada banyak perkara atau faktor yang kita perlu lihat secara kritikal. Tetapi dua ini kritikal. Dua ni dulu kena tengok tuan dan puan. Itu untuk sole prop. Kalau partnership ni ada dua, sama ada PLT ataupun enterprise. Sekiranya tuan dan puan ada partner dalam tu, tak kiralah sama ada suami isteri, adik-beradik, kawan ke apa, mestilah dapat persetujuan daripada semua rakan kongsi ini untuk buat keputusan sama ada tutup sementara atau tutup terus. Kena ada satu persetujuan. Jadi kepada sesiapa yang duduk dalam konteks business partnership ini tuan dan puan mestilah memberi kerjasama. Kalau ada buka grup WhatsApp untuk bincang, respon. Kalau ada buka SMS ke, nak buat meeting online ke, kalau partner-partner ni semua dipanggil untuk mesyuarat, kena datang. Maksud saya kena masuk bilik mesyuarat online, tak boleh jumpa kan. Kena masuk dalam bilik mesyuarat online tu dan bincang. Dan perbincangan mestilah fokus dan objektif berdasarkan angka dan nombor-nombor yang ada. Katalah kita tak ada laporan kewangan. Saya ambil worst case scenario. Tuan dan puan berpartner, buat partnership, sole prop ataupun PLT ni tadi. Tapi entah bagaimana ditakdirkan Allah, tidak ada laporan kewangan lagi. Jadi macam ini, buat segera. Katalah Januari, Februari, Mac ni. Buatkan segera satu template yang ringkas untuk menunjukkan laporannya sekurang-kurangnya status cash flow. Jadi mana-mana baki duit yang ada dalam bank, ada opening balance letak dan kemudian semua inflows, outflows, tengok ada surplus ke tidak. Jadi daripada apa surplus yang ada itu, barulah bersama dengan rakan kongsi, dengan partner tu tadi, boleh berdasarkan angka-angka ini kita buat forecast tadi kan. April, Mei, Jun kita buat forecast. Macam mana keadaan bisnes kita ni tadi. Jadi susunkan dan partner semua kena setuju. Kena ada satu gentleman discussion kat situ. Tak kisahlah perempuan ke lelaki, tapi namanya adalah gentleman discussion supaya kita boleh dapat satu konsensus, satu persetujuan untuk move on dengan bisnes kita. Move on tu maksudnya nak tutup sementara ke, nak tutup terus ke, macam mana, kena ada. Jadi kalau konsensus yang ada tu ada, maka boleh di-execute, kita boleh jalankan Jadi dalam keadaan krisis sekarang, saya kira satu tempoh yang paling bagus adalah bermula hari ini ni. Antara paling lama pun mungkin tuan perlukan dalam 7 ke 10 hari untuk buat analisa. Tetapi bagi saya, kita ni small businesses, we should based on our size, we should be able to get the numbers quicker, a little bit faster, and make decision a little bit quicker and faster as well. Kalau syarikat-syarikat besar korporat tu mungkin dia lama nak ambil data daripada branch, daripada negara sana, negara sini kan. Tetapi kita dalam konteks SME, mungkin kita ada branch juga, tetapi dia masih dalam capacity dan dalam reach yang kita boleh kawal. Jadi dapatkan semua tu dalam keadaan yang lebih kurang segera dalam tempoh minggu pertama April ini supaya kita boleh execute plan kita tu nantinya. Itu kalau dalam keadaan PLT dan juga partnership PLT dan sole prop. Okey.
Untuk dalam keadaan di mana tuan ada PLT ni tadi, tetapi ada menggunakan duit investor. Maksudnya ada orang letak duit tapi tak kerja sama-sama. Dia tu jadi pekongsi. Ini PLT dia tu jadi pekongsi tetapi dia tak bekerja dalam syarikat, dia letak duit. Jadi dalam keadaan ini dia sebagai pekongsi iaitu pemegang saham, dia mestilah diberi maklumat, dia mesti dimaklumkan, dia mesti diberitahu akan status dan keadaan ini. Kerana risiko bagi seorang pemegang saham ataupun orang yang ada meletakkan modal dalam perniagaan kita itu adalah sudah tentu kerugian, semua perugi kan. Tapi dia mesti bersedia untuk keadaan kalau tutup sementara ada kerugian, kalau tutup terus pun ada kerugian. Tetapi kerugian manakah yang lebih kecil? Dia akan rugi, tapi kerugian mana yang lebih rendah risikonya? Jadi berbanding dengan risiko-risiko orang yang duduk dalam tu buat kerja dan juga pengarah dalam tu, pemodal ni yang letakkan duit untuk perniagaan kita ni pun ada risiko dia yang mungkin kita tak tahu, tetapi mestilah dibawa dalam perbincangan apabila kita memanggil pekongsi untuk PLT tadi. PLT tadi, partnership tadi, pekongsi itu semua ada yang berbentuk pemegang saham sahaja, pekongsi sahaja. Jadi kes ini sama juga dengan keadaan yang sendirian berhad itu tadi. Jadi katalah tuan dan puan sudah memanggil, kalau untuk syarikat sendirian berhad, katalah key management, key people dalam tu dah buat keputusan. Dan keputusannya bergantung juga tuan dan puan, kerana tuan dan puan bila syarikat sendirian berhad, tuan dan puan ada lapisan, kecuali kalau dia single person company. Kecuali kalau tuan dan puan seorang sahaja buatlah keputusan tu tanpa ada perbincangan sesiapa, buat sendiri. Tetapi kalau dalam syarikat sendirian berhad itu ada pengarah yang dilantik. Kemudian ada pemegang saham yang memang memegang saham jadi sebahagian daripada owner syarikat itu. Maka perlu ada perbincangan di pihak pengarah dulu. Maksudnya CEO syarikat, ketua syarikat tu dia ada bincang dengan pengurus kanan dia dan kemudian bawalah mesyuarat di antara pengarah-pengarah syarikat. Daripada situ akan ada satu konsensus ataupun satu option ataupun ada satu plan. Dan dengan adanya plan itu kita execute. Sekiranya plan itu melibatkan keadaan di mana tutup sementara dan tutup terus, maka ia perlu dimaklumkan, kena dikomunikasikan, kena diberitahu dan dimaklumkan kepada pemegang saham akan risiko-risiko yang mungkin berlaku. Kalau tutup terus ni tuan dan puan, itu yang akan ada beberapa langkah-langkah lain yang perlu dibincangkan dengan accountant dan juga company secretary untuk syarikat sendirian berhad. Sekiranya tutup sementara, mungkin boleh cukup dia hantarkan satu orang kata berbentuk risalah ataupun nak kata risalah berbentuk makluman tentang perkembangan syarikat supaya shareholder, pemegang saham dalam syarikat kita itu tahu apa perkembangan dan juga apa tindakan serta plan syarikat dalam pada tempoh penutupan sementara. Sekiranya tutup terus, yang itu perlu ada langkah-langkah lanjut di mana adanya pengiraan dan penilaian semula syarikat. Sama ada perniagaan itu dijual tetapi syarikat buat keputusan untuk buat bisnes lain, ataupun sama ada bisnes itu terus ditutup dan mana-mana nilai yang ada itu akan mana-mana aset ataupun perkara-perkara yang ada itu dijual dan nilaikan semula, dimasukkan semula dalam syarikat. Tetapi sekiranya syarikat yang ditutup dia lain. Jadi untuk syarikat sendirian berhad dia ada dua, sama ada tuan dan puan tutup bisnes tu saja dan ataupun jual bisnes tu, ataupun tuan dan puan tutup syarikat tu terus dan jual syarikat tu atas dormant company melalui company secretary. Jadi untuk tujuan membuat keputusan tutup sementara atau tutup terus ini tadi tuan dan puan, dia ada kaitan dengan business formation. Business formation itu tadi macam saya sebut ada 3 tadi, iaitu sama ada sole prop enterprise ataupun partnership enterprise ataupun partnership PLT. Ataupun satu lagi iaitu sendirian berhad sama ada SPC, single person company, ataupun dengan adanya shareholders yang lain dalam syarikat sendirian berhad. Jadi apa-apa yang tuan dan puan dah buat sekarang, sekiranya tutup sementara atau tutup terus adalah sebahagian daripada option dalam plan rancangan tuan dan puan, consider review balik apa tuan dan puan punya business formation tadi tu. Review balik. Jadi sekiranya dia melibatkan syarikat sendirian berhad tetapi ada juga kaitan dengan lesen enterprise tadi, di mana lesen enterprise ini digunakan untuk mendapatkan pengesahan profesional ataupun penganugerahan kepada lesen-lesen tertentu. Yang ini macam doktor,
Kalau macam lesen CIDB kontraktor tu kan dibagi, ada yang dibagi ke enterprise, ada yang lesen berbentuk tadika, dia akan dibagi dekat enterprise. Tetapi tapi pengurusan operasinya iaitu management company yang dalam bentuk senyap berhad. Jadi dalam senyap berhad ini mungkin ada lagi individu-individu lain termasuk pemegang saham, termasuk pengarah-pengarah. Jadi formation ini yang kena dilihat supaya keputusan kalau dah dalam senarai untuk tutup sementara atau tutup terus tu adalah antara optionnya kita boleh lakukan dengan baik berdasarkan keadaan business formation yang kita ada. Jadi tuan dan puan, apa yang saya kongsikan di sini adalah berbentuk umum. Berbentuk umum dan dia mestilah disusun mengikut keperluan dan keadaan bisnes tuan dan puan. Okey, saya bawa satu situasi. Sekiranya bisnes tuan dan puan itu formationnya sudah dimulakan sebagai management company saja. Ini dia complicated sikit. Katalah tuan dan puan sekarang menguruskan sebuah syarikat tetapi hanyalah berstatus management company sahaja. Kerana modal untuk bisnes tuan dan puan ini datang daripada syarikat satu lagi iaitu investment company. Duit datang daripada syarikat ni masuk ke dalam syarikat yang tuan dan puan jaga ni sebagai management company. Jadi semua urusan di sini. Jadi dalam syarikat ni iaitu satu syarikat yang di dalamnya adalah tidak beroperasi, maksudnya dia dormant, tetapi ditubuhkan syarikat ni sebagai investment company. Jadi maka apa saja yang tuan buat di peringkat syarikat operasi ini mesti ada satu mekanisme untuk berkomunikasi kepada semua pemegang saham yang ada dalam investment company itu tadi. Dia agak complicated, tetapi sekiranya model bisnes tuan dan puan begitu dan sudah macam itu, perlulah diuruskan sebaiknya. Sekiranya tuan dan puan memang ada rancangan untuk tutup sementara atau tutup terus. Jadi itu yang ada kaitan tentang business formation itu tadi. Jadi tuan dan puan, saya dengan keadaan yang sedia ada ini, ini adalah salah satu orang kata topik yang saya pilih, topik kecil sebenarnya, topik kecil yang saya pilih supaya dia membolehkan tuan dan puan capture maklumat-maklumat tu satu persatu. Jadi dia macam puzzle lah juga tuan dan puan, Cumanya tuan dan puan kena tahu apakah gambar hujung, baru tuan dan puan boleh pick up kepingan puzzle itu untuk menjadi satu gambar yang lengkap. Jadi untuk itu tuan dan puan, alhamdulillah kali ini agak pendek kerana ada banyak lagi beberapa perkara yang saya perlu juga selesaikan, dan insya-Allah tuan dan puan boleh pilih beberapa posting di Facebook page Puan Nur Aminah ini ataupun di Facebook page pribadi saya Nur Aminah Omar. Di sana ada beberapa posting yang berkaitan, yang mana yang boleh tuan dan puan aplikasikan dan gunakan, silalah gunakan. Tetapi sekiranya perlu ada customization, bermakna tuan dan puan perlu customize dalam keadaan yang tuan puan ada sekarang ini, maka tuan dan puan saya jemput untuk menghubungi kita. Menghubungi kita itu maksudnya boleh kontak dulu admin page ni, page saya ni, ataupun boleh terus hubungi nombor telefon saya supaya tuan dan puan kita boleh setkan satu sesi online. Yang ini sesi online ni sehingga hari ni kita tak ada charge lagi. Jadi tuan dan puan boleh masuk, tetapi dalam sesi itu nanti perlulah be honest, truthful, then only we can assist you to give you some solid ideas on how to go about. Jadi oleh itu saya dengan ini saya mendoakan yang baik-baik sajalah untuk semua orang, sebab dalam keadaan ini semua orang pun ada kesukaran, ada kesukaran masing-masing yang mungkin kita tak tahu, kita pun tak ada kefahaman dalam keadaan itu. Tetapi biarlah kita sama-sama saling mendorong dengan adanya positive communication, supaya kita sentiasa berkomunikasi dengan positif, dan pada masa yang sama kita memberi sokongan kepada semua rakan-rakan kita yang work from home tadi tu. Yang work from home. Jadi rakan-rakan kita yang banyak ni pun sebenarnya work from home juga ada satu cabaran, dan seterusnya kita continue to monitor kita punya cash flow. Kita continue monitor kita punya cash flow, dan insya-Allah dengan adanya perancangan yang kita buat dan kita execute rancangan-rancangan tu, kita jalankan rancangan-rancangan tu, kita dapat memastikan kesinambungan, kelestarian perniagaan kita ni dapat diteruskan, dan kita boleh bangun semula dan melangkah dengan bergaya selepas wabak ni habis, selepas tamat tempoh krisis COVID-19. Jadi untuk itu tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih. Kita jumpa lagi insya-Allah dalam short
short topik lagi untuk FB Live akan datang. Okey, Assalamualaikum.